Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana masih lagi diberikan peluang. Bismillah. Nampak tak? Tak minum air manis kan? Nampak kurus, betul tak? Nampak sikit kan? Nampak sikit, Alhamdulillah. Dia kan, siapa-siapa yang macam nak muka tu nampak macam saya sikit, macam flawless sikit kan? Minum air masak. Minum air masak. Lepas tu makan buah. Jangan minum air manis-manis kan? Okay. Saya tak nak jadi pembaca berita. Saya ada job baru jadi pembaca berita. Tak apalah, terima kasih. Saya terus sampai 5.30 ke? Amboi. 2 jam. Tak. Sekejap habis kelas dulu. Okay. Sekejap kita habis kelas dulu. No? Dah habis kelas pukul lebih kurang dalam pukul 3. Pukul 3 sampai pukul 4. No? Okay. Pukul 3 sampai pukul 4. Lepas tu 4.30. No? Pukul 4, lepas tu pukul 4, lepas tu pukul 4.30. Kantoi baju semalam. Agak sikit. Baju semalam colour pink. Stripe pink. So, kalau jangan jadi pembaca berita sebab nanti segula-gulakan kami. Amboi. So, kalau minum air manis, nanti muka jadi manis. Cuba try. Boleh. Awak try dulu. Agak-agak potong kaki antara kiri kanan tu pilih je lah nanti. Okay. So, nampak handsome hari ni. Terima kasih. So, kelas hari tu saya terlepas. Lah, kenapa lepaskan? Pegang elok-elok. Allahu Akbar. Pergilah kat replay tengok. Saya rasa replay hari ni last kot. Sebab lepas hari ni, video ni pula ganti kan. Video lepas takkan ada macam tu. Solat kat mana? Tikar sejadah. Jom kita jawab. Kita menjawab soalan-soalan pelik dulu. Kita jawab soalan-soalan pelik. Susu formula kira air manis ke? Saya tak minum susu formula. Bila nak start? Sabar dulu, lagi 2 minit. Kita tengah tunggu kawan-kawan kita masuk. Biasanya kelas kita, memang kami guru-guru digalakkan untuk tunggu lebih kurang dalam 5 minit. Lepas tu kita mulakan kelas. Macam mana nak tinggi? Berdoa pada Allah. Rambut comel lah. Rambut lepas habis wuduk kan. Macam tu. World Cup sokong mana? Saya tak tengok bola. Study tips please. Belajar. Dah. No. Study smart. Okay. Korang hantar mesej perlahan boleh tak? Milo tu manis ke pahit, sir? Tengok awak campur apa. Kalau awak gaul dengan pria katak, insyaAllah pahit. Kan? Kalau makan aiskrim nanti gigi rosak ke? Tengok gak aiskrim awak tu campur dengan apa. Kalau campur dengan besi, berbola besi dan sebagainya, insyaAllah. InsyaAllah. Jangan minum susu banyak, nanti rabun mata. Lah. Saya kena bagi tahu kat isteri saya ni. Jangan bagi anak-anak saya minum susu. Minum kopi. Kan? Budak-budak semua, para doktor sekalian, bagi tahu kepada ibu bapa, jangan bagi minum susu. Itulah, orang suruh pergi sekolah, tak nak pergi sekolah. Orang suruh masuk kelas sains, duk cari teori konspirasi. Okay. Saya suka kopi panas tak? Kalau saya suka, saya jadi teko je. Tolong sikit. Orang tak pakai teko dah, orang pakai kowe. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua?
Saya harap semua orang berada dalam keadaan yang baik-baik belaka. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita, bagi yang beragama Islam, mari kita bersama-sama mendadahkan tangan untuk bacaan doa. Bagi yang bukan beragama Islam, boleh berdoa dan bertafakurlah mengikut ajaran masing-masing. Untuk itu kita nak minta saudara Fahrin untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatihi kama nawtan arda bi nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dah makan Fahrin, Belum. Belum lagi. Samalah kita. Lepas nantilah kita makan, Okey. Abang kakak sekalian, hari ni bab berapa untuk pengetahuan awak kalau awak nak belajar dengan bab pergi masuk kelas Firdaus? Kan? Nak belajar bab? Masuk kelas Firdaus. Macam tu. Okey. Jadi dalam kelas dengan saya sebenarnya ilmu free ni untuk pengetahuan semua yang tak mengenali diri ini, saya ni sebenarnya bila masuk je MC buat program macam-macam, seminar lah, apalah, saya akan lari sikit daripada konsep sebenar. Kan? Saya akan buat fokus kepada teknik menjawab. Teknik menjawab, benda yang sama diulang. Kenapa? For me, I believe repetition ataupun repetition will improve you. Melakukan sesuatu yang berulang-ulang kali akan menjadikan awak semakin mahir. Okey, akan bantu awak untuk menjadi lebih baik. Betul tak? Okey. Jadi pada sesi yang lepas, tak boleh minggu lepas kan, belum habis lagi, baru minggu ni kan. Okey. Pada sesi yang lepas, beberapa hari lepas, kita dah cerita tentang format. Format kita dah ada format peperiksaan sumatif. Okey, kita ada bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D. Lepas tu kita dah juga melihat tentang kaedah set. Okey, selain daripada itu, kita juga sudah pun menceritakan tentang pendahuluan itu diperlukan ataupun tidak. Lepas tu kita juga dah tengok ya pada muka surat yang pertama, iaitu tentang bahagian subjektif. Bahagian subjektif ataupun kita juga kenali dia sebagai bahagian B adalah satu bahagian di mana soalannya straightforward. Okay? Soalannya straightforward. Jadi bila soalan dia adalah straightforward, ia merujuk kepada bila dia tanya awak soalan, awak boleh jawab terus. Tak payah nak pening-pening kepala. Okey, tak payah nak pening-pening kepala. Jadi, tapi bila kita tengok dekat sini, yang pertama saya dah juga bagi tahu kepada awak, saya ambil kata-kata daripada Ustaz Az-Zahidrus yang katakan bahawasanya faham soalan maka awak akan faham jawapan. Jadi, sesi yang lepas kita juga dah membicarakan tentang bagaimana kaedah kita nak faham soalan. Okey, antara cara-cara untuk kita fahamkan soalan adalah dengan apa? Kita hujahkan soalan, kita kembangkan soalan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil we simplify the question. Okay, we simplify the question. Okay, jadi kalau awak tengok abang kakak dekat sini, okay, hari tu kita ada jawab sedikit soalan 1 kat sini, soalan 2 kat sini tentang bagaimana kita nak menjawabnya. Tapi hari ini kita nak cerita tentang satu soalan yang student dan saya tak berapa minat. Iaitu apa? Soalan kebet. Soalan kebab. Kemahiran berfikir aras tinggi. Betul tak? Dan kemahiran berfikir aras tinggi. Bila kita katakan kemahiran berfikir aras tinggi, dengar baik-baik abang kakak sekalian. Bila awak jumpa soalan yang berbunyi seperti ini, berikan cadangan anda ataupun pada pendapat anda ataupun berdasarkan pengetahuan sejarah anda, tolong padamkan. Kenapa nak kena padamkan, sir? Why? Sebab dia tak nak dengar pandangan awak. Kenapa pula, sir? Sebab dia dah ada jawapan. Betul tak? Umpama macam ni. Mak bertanya kepada awak semua. Kakak, abang, mak nak tanya. Okey? Mak nak tanya. Raya nanti nak pakai baju biru pekat ke nak pakai biru cair? Pilih yang mana? Biru pekat lah, mak. Mak tanya lagi sekali, biru pekat ke biru cair? Kakak rasa yang mana cantik untuk keluarga kita?
Biru pekat mak, biru pekat. Mak tanya last. Biru pekat ke biru cair? Biru cair lah mak. Tengok anak dengan mak. Pemikiran sama, betul tak? Macam tu. Macam cerita, macam gitu. Pernah berlaku? Sir, saya dah buat volume paling rendah tapi suara sir masih kuat. Alhamdulillah. Syukur. Ya, syukur. Betul. Sir, tak pernah berlaku sir. Sabarlah lu. Itu lagi teruk kalau tak pernah berlaku. Kenapa pula? Sebab mak awak memang tak nak pakai pandangan awak langsung. Okey, kisah ni tak berlaku kat Malaysia, berlaku kat Malaysia ya. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, bila dia kata macam tu, habis soalan dia apa? Soalan dia sebenarnya nak tahu cara ataupun langkah untuk menggalakkan orang ramai mengunjungi kawasan tinggalan sejarah tersebut. Kebanyakan para pelajar dia tersilap. Dia pergi dekat Angkor Wat lah, apalah salah. Soalan dia dah kata kawasan tinggalan sejarah tersebut. Maksudnya yang mana satu? Candi Lembah Bujang. Itu yang dimaksudkan. Maksudnya kawasan tinggalan ini adalah Candi Lembah Bujang. Jadi soalan dia nak tahu cara untuk galakkan orang ramai mengunjungi Candi Lembah Bujang. Senang tak soalan? Senang tak soalan? Soalan menjadi lebih mudah. Lepas tu kita tengok pula pada markah. Markah kat sini ada 4 markah, maka kita bagi dia 2 set. Kita bagi dia 2 set. Select lah. Nazir, please double check. Thank you. Okay. Kalau Nazir kata okay, maksudnya yang lag tu adalah awak. Tak lag. Okay. Nazir kata tak lag. Awak lah tu. Itulah. Orang suruh upgrade pergi 5G. Tak boleh. 5G tu nanti cocok kat bahu. Cocok kat lengan, belakang leher lah. Apalah. So, 2 set tu maksudnya apa? Macam kita pergi restoran, minta 2 set nasi, 3-4 set nasi untuk 5-6 orang makan. 2 set maksudnya ada 2 poin yang berserta dengan huraian, berserta dengan contoh. Itu dalam sesi yang lepas kita dah buat. Okey? Itulah orang penting masuk awal tau. Ni kaedah set. Saya tak marah. Nak buat apa nak marah? Bukannya untung. Kalau ada kata cikgu-cikgu yang marah gaji akan ditambah. Uish. Jangan kata sejam sekali. Setengah minit sekali saya marah. Kayu-kayu ada lepas tu. Okay? Ini adalah kaedah set. 1 set tu maksudnya apa? Maksudnya ada point, ada huraian, ada contoh. Kalau 2 set maksudnya ada 2 benda. Boleh dapat Yasmin? Dah screenshot 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Lepas tu kita sambung pula dekat sini. Okay. Jadi bila dia nak tahu cara, okay, bila kita nak cakap pasal cara, perlu kita bagi pendahuluan, itu adalah terpulang. Caranya macam mana? Macam mana kita nak panggil orang untuk datang kat tempat tu lagi? Macam mana? Macam cerita. Macam mana? Very good. Mengadakan kempen. Okay? Mengadakan kempen. Takkan poster. Takkan buat poster. Bagus Atira. Lawatan. Very good. Kita buat kempen dahulu, betul Mengadakan festival. Festival apa? Festival apa? Faham tak? Aiman, dengar baik-baik. Semua orang kat sini dia bagi jawapan. Dia bagi huraian. Contoh, lawatan sambil belajar. Siapa yang bagi? Siapa yang kena buat? Faham tak kat sini? Awak faham tak macam mana konsep dia? Okay? So, festival makanan, sir. Pergi tempat bersejarah, nak balon apa? Tom Yam. Datanglah ke Candi Lembah Bujang. Di sini kami ada mengadakan pesta toy, pesta Yam. Ada? Mewar-warkan tempat tersebut kepada semua orang. Macam mana angin? So, festival tentang kepentingan Candi Lembah Bujang boleh tak, sir? Boleh. Tapi saya tanya awak semua. Orang nak datang?
Orang war-warkan tentang ceramah kat masjid, orang tak datang. Termasuk yang cakap ni. Sebab saya kelas malam. Saya ada kelas malam. Susahlah kan? Ada alasan, Alhamdulillah. Okey, membersihkan ataupun membaiki. Membersihkan ataupun membaiki. Saya tengah betulkan jawapan. Okey, membersihkan ataupun membaiki kawasan tersebut. So kalau kita bersihkan, baiki tempat tu, ramai orang akan datang. Buat kempen, lepas tu makan-makan free. Confirm dia orang datang. Amboi. Dengar. Jawapan daripada Amelia bukan salah tau. Bukan salah. It's a matter of is it munasabah atau tidak. Faham Boleh buat macam contoh, buat kempen. Tapi kita tak boleh buat kempen lepas tu bagi tahu makan free. Tak boleh. Buat ayat penuh. Macam mana kita nak tulis sebagai ayat peperiksaan? Mengadakan kempen-kempen kesedaran tentang kepentingan menjaga dan membaik pulih kawasan tinggalan sejarah. Boleh? 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 Kita boleh tulis kat sini. Mengadakan. Kita ambil. Mengadakan kempen. Kempen apa tadi? Kempen mengenai, yes, mengenai kepentingan memelihara dan memulihara tapak-tapak ataupun tapak tinggalan sejarah. Nampak? Memelihara, membaik pulih. Membaik pulih tu maksudnya memulihara, bang. Okey? Nampak? Mengadakan kempen. Okey, mana satu poin? Ini poin. Huraian dia apa? Ni kempen apa? Kempen tentang kepentingan memelihara dan memulihara tapak tinggalan sejarah. Ini je. 2 markah. Macam tu je. Oh, begitu se. Okey. Masuk yang kedua. Selain itu, saya ambil jawapan yang ada kawan awak tadi. Kempen kesedaran boleh. Boleh tambahlah satu lagi. Mengadakan kempen-kempen kesedaran. Boleh tambah satu kempen-kempen, satu lagi perkataan kesedaran. Boleh? Awak nak panjangkan sikit poin awak. Boleh? Mengedarkan poster kepada orang. Saya nak jawapan. Awak jangan bagi tahu saya. Awak kena tulis bentuk jawapan. Membuat poster dan mengagih. Okey, Aisyah, Ainin dah buatkan. Membuat poster dan mengagihkannya kepada sekolah-sekolah untuk membuat lawatan. Boleh tak, Sir? Boleh. Tapi kan ada cara lebih baik. Ada cara lebih baik. Okey? Pihak pelancongan boleh membuat dokumentari berkaitan tapak tinggalan sejarah. Boleh? Ataupun awak boleh cakap, pihak sekolah boleh melakukan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat bersejarah. Boleh tak? Boleh tak kita buat? Ataupun kita tambah kat sini, unit sejarah di setiap sekolah. Ataupun panitia sejarah melakukan lawatan sambil belajar ke kawasan-kawasan ataupun tapak-tapak tinggalan sejarah. Boleh tak? Boleh. Simple. Membuat gotong royong untuk membersihkan tapak tinggalan sejarah. Okey, Alif Firdaus, kita tak sesuai buat gotong royong kat tapak tinggalan sejarah tau. Kenapa pula, Sir? Sekarang awak ingat, batu apa ni awak buang? Padahal tu gigi orang. Padahal tu tulang orang. Betul, saya tak tipu. Sebab itu tapak arkeologi. Faham Itu tapak arkeologi. Mana boleh main gotong royong? Sir, alah dia bagi tahulah, Sir. Kan? Tempat mana kena bersihkan elok-elok. Bang, tak payah cakap macam-macam. Dekat rumah tu, saya termasuk saya, kalau saya nampak benda tu atas lantai, saya pegang sapu, saya sapu semua sekali. Betul tak? Betul tak? Kita sapu bersih semua sekali. Kita tak tinggalkan.
Sebab apa? Benda boleh beli baru. Hai, kalau dah tapak tinggalan sejarah, nak beli apa? Okay? Risau benda apa dia buang. Betul, jumpa duit emas. Duit emas, entah apa-apalah, duit 5 sen, duit 1 sen, buang. Padahal tu kemungkinan besar duit waktu zaman Kedah tua. Mana nak tahu kan? So, kalau mentawar-tawarkan atau memberi pendedahan di media massa tentang tapak tinggalan sejarah. Soalan Zahira, adakah kaedah itu akan menggalakkan orang untuk pergi? Mengadakan acara-acara yang unik seperti mengadakan persembahan dan jemputan tetamu istimewa serta aktiviti jualan. Saya tak rasa benda tu sesuai. Faham tak? Yang melibatkan aktiviti jualan lah apa, saya rasa benda tu tak sesuai. Okay? Sir, nanti boleh tunjuk format, nanti saya tunjuk kembali. Sir bercakap pun nampaklah sepipit. Terima kasih banyak-banyak. Sir, kalau menambah baik kawasan tersebut supaya ramai manusia. Takkan manusia. Cakaplah pengunjung kalau ya pun. Ramai pengunjung boleh ke kawasan tu. Bukan menambah baik tau. Menambah infrastruktur. Faham Awak boleh guna tadi. Okey, ya, kita ada jawapan yang selain itu. Pihak sekolah boleh mengadakan lawatan sambil belajar. Okey, lawatan sambil belajar. Macam mana? Lawatan sambil belajar ke tempat-tempat bersejarah seperti di Lembah Bujang. Itu dia. Mana satu point, sir? Ini point. Mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat bersejarah. Yang bawah ni adalah contoh. Cukup. Dapat 4 markah. Sir, boleh tak saya sambung kat situ, lawatan sambil belajar ke tempat-tempat sejarah bagi memupuk minat terhadap sejarah. Dia kata, tengok soalan. Dia kata nak galakkan orang untuk pergi. Seterusnya, panitia sejarah boleh membuat lawatan sambil belajar kepada pelajar selepas habis peperiksaan untuk menambahkan semangat kepada pelajar untuk terus belajar. Amboi, banyaknya belajar. Saya rasa tak payah guna perkataan berulang. Just balik jawapan awak. Okey. Lagi apa? Kenapa saya kata aktiviti jualan tu tak sesuai, sir? Sebab dia adalah tapak tinggalan sejarah. Okey, tapak tinggalan sejarah. Tapi tak membawa maksud kita tak boleh buat aktiviti-aktiviti yang sebegitu rupa. Kita juga boleh cakap, okey, Kementerian Pelancongan boleh mempelbagaikan aktiviti-aktiviti pelancongan seperti treasure hunt. Faham pelbagai aktiviti. Okey, mengenakan kek hari, membuat hari lawatan, hari bersejarah dan sebagainya. So, kalau mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat mengenai tempat tinggalan sejarah dahulu kala, kita ambil yang atas ni. Cuma awak punya huraian je berbeza. Kempen sama, bawah ni berbeza. Kalau dijadikan sebagai tempat perfilman, boleh. Tetapi awak kena adjust jawapan awak. Kena adjust jawapan awak, iaitu kena letaklah. Okey, produksi perfilman ataupun agensi perfilman boleh, ataupun pengarah filem boleh. Okey, tapi tak sesuai sangat. Faham tak? Dia tak sesuai sangat. Sebab apa? Dia tak menjawab soalan. Sebab soalan dekat sini, dengar baik-baik semua orang. Soalan dekat sini, dia nak suruh orang ramai pergi tempat tu. Dia nak cara supaya orang ramai pergi kat tempat tu. Macam mana cara dia? Pertama, kita buat kempen. Betul dah. Lepas tu kita suruh pihak sekolah buat lawatan sambil belajar. Nampak? Yang ketiga, awak boleh tulis juga kat sini, menyediakan infrastruktur yang lengkap
bagi memudahkan para pengunjung. Contoh infrastrukturnya apa? Jamban. Itu paling penting tau. Terus terang cakap, kalau pergi Melaka, kota Melaka, benda paling susah nak cari jamban. Saya tak tipu. Toilet. For those who understand what is jamban, toilet. Terpaksa pura-pura masuk kedai mamak tu kan. Masuk kedai mamak, pura-pura nak gunakan bilik air. Betul tak? Dan nak Melaka kan panas. Lepas tu banyak minum air. Banyak minum air, banyaklah keluar dia. Okey. Ini kita kena deny. Betul, tapi janganlah tulis kat situ. Pihak berwajib menambah pelbagai infrastruktur seperti jamban. Janganlah cakap jamban. Tulislah perkataan yang molek sikit. Seperti tandas-tandas awam. Okey, tempat berteduh. Okey, so highlight warna biru tu apa? Warna kuning adalah point, warna biru adalah huraian, warna merah adalah contoh. Nampak? Meletakkan info-info. Okey, Puteri, kalau awak kata meletakkan info-info sejarah di media masa, orang tak datang. Faham tak? Faham? Contoh dia macam ni. Saya buat contoh, MC Plus buat seminar. Lepas tu sebelum seminar, saya dah post dah dekat Instagram saya, teknik menjawab semua. Orang masuk tak seminar agak-agak? Tak payah. Sebab dah tengok. Kalau kita buat info-info bersejarah dekat media masa, orang tengok, dah tahu dah, tak payahlah pergi. Faham tak? Faham kan? Jadi macam mana kita nak bagi orang supaya datang? Tu persoalan dia. Okey? Mempromosikan. Okey, Dania, nak mempromosikan tu macam mana? Mempromosikan daya tarikan yang terdapat di sekitar kawasan tapak tinggalan bersejarah. Boleh? Maksudnya bila orang tengok, dekat sini ada kedai makan yang viral tu lah. Jom kita pergi. Sambil pergi boleh singgah. Faham? Macam contoh, pergi Pulau Pangkor. Kat Pulau Pangkor ada tembok Belanda. Okay? Ada tembok Belanda. Orang pergi Pulau Pangkor nak tengok tembok Belanda tu ke? Tak. Habis tu orang nak belikan bilis. Tapi disebabkan memandangkan adanya tembok Belanda kat situ, orang singgahlah. Faham? So, orang pertama yang sampai kat tempat bersejarah dapat giveaway. Takkan nak tulis macam tu. Cara dia macam mana? Tulis kat sini jawapan dia, orang pertama yang sampai kat tempat bersejarah dapat giveaway. Bagi jawapan, saya betulkan jawapan awak. Macam contoh. Awak pernah tengok tak cerita The Night at the Museum? Night at the Museum. Macam Ahmad Daniel tak pernah tengok. Ahmad Daniel tengok apa Daniel? Ceramah akhir zaman, Imam Mahdi keluar bila ke macam mana? Saya tak perli. Saya tanya betul-betul. Kan? Tak pernah tengok, pergi tengok. Awak tahu tak fenomena selepas filem The Night at Museum keluar? Dengar semua orang. Night at the Museum keluar, ditayangkan dekat Malaysia, ramai anak-anak, ramai budak-budak, dia suruh ajak mak bapak dia pergi museum. Tapi dia lupa, museum tu dekat United States of America, bukannya dekat Kuala Lumpur. Bila keluar dia, kecewalah. Tak ada pun yang ada orang duduk atas kuda tu. Memanglah, orang tu kat Amerika, yang pergi cari kat museum KL, nak buat apa? Kita marah kan. Menjadikan, kalau awak kata, menjadikan tapak-tapak, menjadikan kawasan Candi Lembah Bujang sebagai kawasan pelancongan. Cantik, boleh diterima. Boleh faham? Pergi Museum Negara, nak cari apa? Tulang Triceratops. Itu pergilah Zoo Melaka.
Faham? Menyediakan kemudahan pengangkutan. Boleh memperbaiki sistem pengangkutan yang terdapat supaya dapat memudahkan para pengunjung. Boleh. Membuat pertandingan. Boleh. Tak payahlah sampai membuat pertandingan supaya orang yang menang dapat hadiah. Memanglah pertandingan menang dapat hadiah. Takkan dapat saja penghargaannya. Okay? Cakap mengadakan aktiviti-aktiviti yang dapat menarik lebih ramai pengunjung seperti pertandingan fotografi, pertandingan filem pendek. Boleh faham tak kat situ? Tak payahlah nak buat cabutan bertuah. Guys, saya tak pasti sama ada awak betul-betul bagi jawapan ataupun awak semua sekadar nak bagi jawapan yang pelik-pelik sahaja. So kalau awak nak bagi jawapan pelik-pelik, tak payah bazirkan masa awak, tak payah. Okey? Nuha menceritakan kisah yang berlaku di kawasan tersebut. Itu bukan jawapan. Faham tak? Boleh faham Itu bukan jawapan. Macam tadi jawapan Fat. Dia kata membuat pertandingan. Boleh. Mengadakan pelbagai aktiviti. Seperti pertandingan filem pendek dan pertandingan fotografi. Supaya dapat menarik lebih ramai pengunjung. Boleh faham? Buat kempen pertanian boleh ke? Kenapa pula dekat tapak tinggalan sejarah tu nak dibuat kempen pertanian? La ilaha illallah. Nasib baik dia kata Lembah Bujang. Kalau dia kata war grave tu, perkuburan wira-wira yang kat Taiping tu, awak nak cakap apa? Festival makan dekat kubur. Boleh faham semua orang? Dah faham dah cara nak menjawab? Awak mungkin ada ramai kalangan anda semua yang merasakan bahawa kenapa cikgu ni menjawab soalan itu. Awak kena faham, saya cikgu sejarah. Saya kena tengok jawapan student dan bila saya tengok jawapan student kat situ, tak kena, saya kena betulkan lah. Saya kena betulkan. Okay? Alright, kita tengok yang kedua. Sebelum lagi melalut kita pergi, sepihak wajib melakukan aktiviti di situ. Okay, Mia Yana, itu point. Aktiviti apa? Itu huraian. Kalau gotong royong boleh ke tak boleh. Bukan tak boleh, tak digalakkan. Kesimpulan tak payah ke? Tak payah, ini bukan BM. Sediakan tempat-tempat untuk berfoto. Untuk apa? Betul tak? Takkanlah tempat-tempat bersejarah tu kan letak satu tempat untuk ambil gambar. Awak tahu tak zaman sekarang, zaman green screen. Ambil gambar belakang hijau, kat situ dah selesai masalah. Macam mana kita nak tarik kan? Nak tarik. Adalah macam-macam cara. Yang tadi kita dah bagi. Okay? Menayangkan filem-filem Melayu di layar besar yang seperti Hang Tuah. Cerita Hang Tuah. Ya Allah, ya Tuhanku, ini candi-candi tempat orang semayang. La ilaha illallah. Bukannya tempat Hang Tuah. Hang Tuah tu kat Melaka. Subhanallah. Buat TikTok video promote tempat tu, kita dah jawab dah tentang tadi, video-video pendek dan sebagainya. Sambung soalan lain. Ya betul. Lagi lama kita kat soalan tersebut, lagi gila kita dijadikannya. Okey? Kita tengok kepada soalan seterusnya. Dia tanya kat sini, zaman prasejarah boleh dibahagikan kepada dua. Iaitu, okey, kita ada zaman batu dan juga zaman logam. Macam saya selalu terjemahkan siap-siap soalan tersebut. Bila kata zaman batu, lepas tu kita ada zaman logam. Ada dua. Zaman batu ada berapa banyak? Zaman batu ada 3. Yang pertama kita ada paleo, yang kedua kita ada meso, yang ketiga kita ada neo. Dah cukup. Okey, lepas tu dia kata kat sini, namakan 3 tahap zaman batu yang dialami oleh manusia zaman prasejarah. Awak pun tulis zaman paleolitik. Zaman paleolitik. Zaman paleolitik ni zaman apa? Zaman paleolitik ialah zaman batu lama. Zaman batu lama. Lepas tu kita ada Mesolitik. Mesolitik ni zaman apa? Zaman batu pertengahan. Ialah zaman
batu pertengahan. Okey. Dan kita ada zaman Neolitik. Kita terus tulis Neolitik ialah zaman batu baru. Zaman batu baru. Okey. Untuk pengataan awal, saya highlightkan lagi sekali supaya yang baru join dia tahu highlight warna merah, highlight warna biru itu adalah apa. Highlight warna kuning adalah merujuk kepada point. Ini adalah point. Ini adalah huraian. Dan ini adalah C-square. C-square stand for cerita atau contoh. Jadi, mana satu adalah point? Yang ini semua point. Paleolitik point. Mesolitik. Neolitik. Seterusnya, ini adalah huraian. Maknanya, kalaulah saya tulis paleo, meso, neo, still dapat 3 markah ke? Jawapannya adalah ya. Jawapannya adalah ya. Boleh faham semua? Ya, Mia. Kenapa, Mia? Warna merah tu untuk apa? Cerita ataupun contoh. Cerita ataupun contoh. Itulah dia. Okey, huraian kalau tak ada, macam saya katakan tadi, kalau awak tulis paleo, meso dan neo pun awak tetap dapat 3 markah. Okey, warna merah saya dah jawab, tapi still kena buat ayat kan, sir? Yang awak tengok ni apa? Macam mana? Okay. Okay. Yang awak tengok ni jawapan. Okay? Dah dapat semua? Okay, settle. Apa lagi ni? Kalau ayat tak ada C-square tak apa kan? Okay, dengar. Mia tanya, sir bagi tips nak ingat. Tips apa? Sir, tak, kalau point sahaja. Itu saya katakan tadi. 3 tahap kan? Dia minta 3. Dengar baik-baik semua orang. Semua orang tengok sini. Semua orang tengok sini. Eyes on me kejap. Eyes on me. Dia minta 3, betul? Paleo, meso, neo. Berapa? 4, betul tak? Betul kan? Paleo, meso, neo. Keempat. Dia minta 3. Faham? Faham tak? Faham Okay. Dia minta 3. Maksudnya, kalau saya tak tulis yang ni, jawapan dia betul tak? Betul. Tapi kalau ingat, tulis lah. Kalau ingat, tulis. Sejarah tak boleh bagi pointer terus ke? For example, X buat dalam ayat. Tak boleh. Sejarah tak boleh bagi point. Kena buat dalam bentuk ayat. Melainkan, dengar baik-baik semua orang. Melainkan, okay? Dia minta 3. Soalan ni minta 3. Dia minta 3 kan? Kat sini kan, dia minta 3. Okay? Soalan tu dia minta 3 tahap. Lepas tu dekat sini dia tulis 1, 2, 3. Baru awak boleh buat dalam bentuk point. Dia tulis baru boleh buat. Kalau dia tak tulis, kalau dia tak tulis, awak tak boleh buat dalam bentuk point. Tak boleh. Habis nak kena buat dalam bentuk apa? Kena buat dalam bentuk ayat. Kalau letak huraian terus, boleh tak, Zul? Letak huraian terus. Maksudnya awak nak kata zaman batu lama, zaman batu pertengahan. Okay, awak nak kata zaman batu pertengahan. Lepas tu awak nak kata zaman batu baru. Awak tak nak letak paleo, meso dan juga neo. Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kalau saya letak juga point, saya letak dalam bentuk point, saya tak dapat markah ke? Ada 3 ke barangkalian?
3 kebarangkalian yang akan berlaku. Yang pertama, cikgu awak tak kisah, dia bagi awak still dapat 3 markah. Kebarangkalian yang kedua adalah cikgu awak nampak jawapan awak semua betul, sepatutnya dapat 3 markah. Tapi dia potong jadi separuh. Maksudnya awak akan dapat 1.5 markah sahaja. Kebarangkalian yang ketiga adalah cikgu awak nampak awak bagi point, dia terus automatik bagi salah. Kalau arahan dia senaraikan tapi still kena buat dalam bentuk ayat ke? Saya cakap dengan awak semua. Semua jawapan dalam sejarah melainkan dia bagi 1, 2, 3 A, B, C, baru awak boleh buat dalam bentuk point. Kalau dia tak bagi, semua jawapan mesti bentuk dalam continuous writing. Walaupun dia kata senaraikan. Faham? Mana saya tahu? Saya bercakap berdasarkan garis panduan yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sampai kat level SPM pun sama ke, sir? Ya. Jadi boleh buat point ke? Awak dengar Dengar satu benda. Saya kalau nak jawab soalan yang berulang, nak ulang jawapan itu kali kedua ataupun kali ketiga, saya akan tengok bilangan student loh. Saya tengok kalau bilangan student tu bertambah, maka saya akan ulang jawapan. Tapi kalau bilangan student itu tidak bertambah pada kadar yang terlalu banyak, maka saya tak ulang. Tapi kalau awak like, bagi tahu je lah. Periksa akhir tahun, kertas penanda tanda ataupun cikgu. Sekejap, siapa punya angin? Kertas siapa tanda? Penanda ataupun cikgu. Penanda tu bukan cikgu ke? Makcik kantin? Ke Pak Gad sekolah? Saya tak pastilah. Yang saya tahu cikgu. Maksudnya cikgu lain. Cikgu juga kan? Dah. Macam dari sekolah lain. Kalau cikgu tu datang daripada sekolah lain pun, kenapa? Kenapa? Tak, betul tak? Betul. That is my concern. Kementerian Pendidikan. Kan? Walaupun cikgu tu datang daripada sekolah lain, so, still cikgu, betul tak? Mak kata Nur Ain Anisah. Kan? Walaupun dia daripada sekolah lain, dia tak membawa maksud kalau cikgu sekolah awak, dia boleh macam. Tak, saya faham konsep. Tak ada, dengar. Saya faham anak murid saya. Buat apa yang saya rasa saya teka je lah. Apa yang dia maksudkan adalah macam ni. Kan tadi saya kata jawapan tak boleh buat dalam bentuk point. Betul. Adakah kaedah ni untuk sekolah dia saja? Lebih kurang macam tu. Kalau pergi sekolah lain, adakah cikgu tu akan tak kisah? Saya tak tahu. Saya tak boleh nak menjawab soalan tu sebab saya tak kenal cikgu tanda kertas awak tu. Cuma saya hanya boleh bercakap berdasarkan apa garis panduan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Okey, untuk paper sejarah dan juga geografi, tidak dibenarkan jawab dalam bentuk point, melainkan dia bagi point. Dia bagi 1, 2, 3, 4 tadi. Boleh faham kat situ? Okey? Tak apa, tanya. Awak semua form 1. Awak tahu tak soalan awak ni paling teruk form 3 tanya. Lagi teruk form 5 tanya. Saya ada student form 5 tanya, cikgu, boleh tak jawapan sejarah tu dalam bentuk point? Hai, dah form 5. Okey, tak apa. Biar form 1 kita tahu semua benda basic supaya benda form 2 kita tak buat dah. Awak semua form 2 tahun depan seksa tau. Awak tahu tak, form 2 tahun depan agak sedikit terseksa. Form 3 jangan cakap lah. Kenapa? Sebab Kementerian Pendidikan sedang kaji untuk kembalikan waktu persekolahan pada bulan Januari pada tahun 2024. Maksudnya 2023 sesi persekolahan cuti akan dipendekkan. Cuti akan dipendekkan.
Maknanya, masuk sekolah, awak ada lebih kurang. Masuk sekolah balik bulan berapa? Bulan 3 betul. Awak ada lebih kurang masa 7 bulan saja. Give and take. Sorry, ada masa lebih kurang 11 bulan. 10 bulan macam tu. Maknanya cikgu awak akan mengajar gedung. 1 jam 1 bab. 1 jam 1 bab. Boleh Mak saya cakap tahun depan cuti mungkin dalam 1 atau 2 minggu. Saya baru cakap. Okey? Sebab tu saya nak fokuskan kepada saya bukan siapkan awak untuk peperiksaan akhir tahun awak. Saya mempersiapkan awak untuk tingkatan 3. Walaupun awak tingkatan 1, saya sedang mempersiapkan anda semua untuk tingkatan 3, bukan untuk tingkatan 2. Because if you can master dia, you can master here, form 3, tak ada masalah. Okay? Right. Kita tengok soalan yang kedua. Dia kata dekat sini, terangkan perubahan yang berlaku pada zaman logam. Okay? Dia kata dekat sini, terangkan perubahan yang berlaku pada zaman logam. Okay. Bila kita nak faham kat sini, perubahan yang berlaku, 3 markah. Kita nak kena bagi set ataupun kita bukan bagi dalam bentuk set. Maksudnya kita kena bagi 3 ataupun kita kena bagi set. Terpulang. Okey, tapi kena ingat dia kata terangkan. Terangkan adalah digalakkan awak sertakan sekali huraian walaupun pendek. Jadi perubahan yang berlaku ni, pertama kita lihat daripada aspek peralatan. Pertama sekali adalah peralatan. Yang kedua adalah apa? Kegiatan ekonomi. Bagus. Kegiatan ekonomi. Yang ketiga apa? Teknologi itu peralatan lah. Apa perubahan yang berlaku pada zaman logam? Kegiatan ekonomi, peralatan. Satu lagi. Very good. Pertempatan. Tulis 3 ni cukup. Maksudnya macam mana kita nak tulis? Terus je lah tulis. Okey. Manusia zaman logam. Tulis. Manusia zaman logam menggunakan peralatan yang diperbuat daripada apa? Besi. Besi ataupun orang boleh cakap logam. Supaya bagi huraian, supaya lebih apa? Kalau guna besi jadi lebih apa? Supaya lebih kukuh. Boleh ke tulis kukuh? Boleh, tak ada masalah. Segangsa boleh tak? Saya tak tulis tu. Saya guna gangsa boleh. Kuat boleh tak? Boleh. Itu je. Tak nak tulis boleh tak? Boleh. Tak nak tulis pun boleh. Tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab sini dah terjawab. Sudah pun jawab. Tapi kalau nak bagi contoh boleh tak? Boleh. Bagi contoh. Seperti apa? Apa peralatan dia? Seperti kapak. Cukup. 1. Kalau cadangan saya, dengar. Cadangan saya adalah lebih baik bagi contoh. Kalau saya tulis tu gangsa dan besi boleh? Ya Allah ya Tuhanku, boleh. Besi, logam, sama je sebab dia zaman logam. Okey. Lepas tu, kita bagi yang kedua. Selain itu, okey, mereka juga sudah mula apa?
Aktiviti ekonomi. Aktiviti ekonomi. Sudah mula juga sudah sudah mempunyai aktiviti ekonomi seperti apa? Bercucuk tanam, lagi very good, menternak, dan berdagang. Cukup. Jangan tulis dan lain-lain. Okey, Mia, sekejap Mia Awak kepada yang nak hantar chat, janganlah ingat saya tak baca chat awak. Sabarlah, mata saya bukannya macam mata chameleon. Satu tengok bawah, satu lagi tengok kat sebelah sini. Ya, bawa tenang. Senang kata macam ni. Siapa yang nak hantar chat, kalau saya pandang macam ni, jangan hantar. Saya pandang sebelah sini, baru hantar. Sebab saya tengah tengok chat. Boleh faham? Kalau saya tengok bawah, jangan hantar. Sebab saya tak boleh baca. Okey? Macam saya pandang kat sini. Baru boleh hantar. Lain kali saya nak pakai satu lah, staplerkan satu benda kat sini, anak panah. Kan senang. Kalau saya anak panah tu terangkat macam ni, baru hantar mesej. Kalau tak, tunjuk bawah. Macam tu. Siapa beza besi dengan gangsa? Struktur dia je, jenis dia je. Konsepnya sama je. Mereka adalah, kalau awak nak gunakan besi dan juga gangsa, awak perlu leburkan dahulu. Itu je karakteristik dia, awak perlu leburkan terlebih dahulu. Kalau tak ada point, huraian dengan contoh, boleh ke sir? Boleh. Tak ada masalah. Yalah, awak tak ada point, awak tak ada huraian, awak tak ada contoh. Maksudnya jawapan awak tak ada. Okey? Jawapan awak tak ada. So dah selesai masalah. Okey. Kalau macam ni kita bawa bagi berapa? Kita bawa bagi 2 set. Okey, memandangkan ada 3, kita tahu lebih. Bagi je lah lebih. Kalau tahu lebih, tak ada masalah. Tapi kena pastikan awak tahu tu, maksudnya yang awak tahu tu adalah jawapan yang betul. Okey, yang ketiga katakan mereka juga mereka juga sudah tinggal secara menetap di satu kawasan. Dah. Macam mana kita nak tulis? Macam mana nak tahu point? Okey, manusia lah. Menggunakan peralatan yang diperbuat daripada besi ataupun logam. Itu point. Yang kedua, mempunyai aktiviti ekonomi. Lepas tu, sudah tinggal secara menetap. 2 point. Yang ni, dia contoh. Yang ini, bercucuk tanam, menternak dan juga berdagang. Contoh. Yang ini adalah huraian. Dah, selesai masalah. 3 markah. Kenapa tak boleh letak dan lain-lain? Nak buat apa letak macam tu kalau awak tahu jawapan? Kalau tak tahu jawapan, tulis satu cukup. Jangan biasakan diri untuk tulis seperti kapak dan lain-lain. Jangan biasakan. Kalau tahu satu, tulis satu je. Seperti kapak. Dah cukup. Sebab tu nak buat contoh, minimum satu. Satu boleh. Kalau 2 contohnya kat sini. Mempunyai aktiviti ekonomi seperti bercucuk tanam dan menternak. Tapi menternak saja tak cukup. Tambah sikit lagi. Dan menternak haiwan ternakan. Betul? Kalau tak nak menternak, letak je bercucuk tanam dan berdagang. Kalau tak nak, letak je lah bercucuk tanam. Ataupun seperti berdagang. Cukup satu. Dan sebagainya boleh. Tak payah. Dan sebagainya dan lain-lain. Tak payah. Kalau tak letak penanda wacana yang betul, kena potong markah ke? Tak. Tak dan ya.
Itu ayat yang paling student form 1 benci lah yang saya dengar. Okay? Kenapa tak dan ya? Tak. Kalau penanda kertas awak tu bukan cikgu BM. Ya. Kemungkinan besar, ya disebabkan oleh cikgu awak adalah cikgu BM. Itu je jawapan saya. Saya tak boleh kata, tapi kalau ikut penandaan kertas, tak ada masalah. Penandaan kertas tidak ada masalah. Sebab dalam skema jawapan, memang tak ada pun perkataan penanda wacana. Kita cuma cari poin sahaja. Cikgu saya, cikgu BM, takziah diucapkan. Takziah daripada saya, sekeluarga dan juga rakan-rakan yang lain. Kalau dia bagi 3 markah, tapi ada 2 je fakta, 2 huraian, 2 contoh, boleh tak ada masalah. Tapi kena tengoklah. Dia 3 markah. 3 markah sepatutnya berapa set? 3 markah bersamaan dengan 2 set. Okey? 2 set tu maksudnya mana, sir? 1 set, 2 set. Cukup. Kenapa setambah 3? Suka hati saya lah jawapan saya. Banyak pula bising. Boleh tak cikgu sejarah jawab macam tu kan? Korang mesti tak pernah, awak semua mesti tak pernah jumpa kan? Betul-betul bertuah ni cikgu sejarah ni. Macam tu dia jawab. Untuk pengetahuan awak semua, saya memang cikgu yang kasar tau. Sebab apa? Saya kasar sebab cikgu saya kasar. Faham Saya kasar sebab cikgu saya kasar. Saya ingat lagi waktu saya sekolah, saya ada cikgu. Satu Puan Sanggita. Satu lagi Puan Rita. Paling kasar, paling garang lah Puan Rita. Kelas dia, waktu saya belajar dengan Puan Rita, cikgu sejarah, kelas dia sahaja yang saya siap kerja sekolah. Kelas dia sahaja. Kelas lain, tak. Kenapa? Masuk kelas dia, dia cukup garang. Lepas tu dia kata, ingat awak semua, belajar dalam kelas sejarah dengan saya. Makan sejarah, tidur sejarah, minum sejarah, main sejarah. Yang penting sejarah. Itu kelas dia. Lepas tu saya pernah tanya dia, cikgu, kalau matematik itu masalah cikgu tu. Bukan masalah saya. So, sama juga saya mengulang kata-kata daripada guru saya ajar sejarah. So, saya fokus. Dalam exam boleh ke kasih lebih macam ni? Macam contoh 3 markah tapi kita bagi 3 set. Tak ada masalah. Walaupun dekat atas ni, contoh dekat atas ni kan. Memanglah jawapan dia 3 je kan. Memang dia minta 3, dia minta contoh bukan soalan ni tapi dia minta 3, awak bagi 4. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ada cikgu, dengar baik-baik. Ada cikgu bila dia tengok macam ni, contoh dia minta 3 tapi awak bagi 4. Daripada 4 jawapan awak tu, 1 salah. Dia akan ambil jawapan yang betul. So awak mesti dapat full mark. Ada macam tu tau. Ada macam tu. Tapi ada juga cikgu, dia tengok 1, 2, 3, dia kira 1, 2, 3. Lebih daripada tu, dia tak ambil kira dah. Ada juga penanda kertas macam tu. Kenapa time exam saya jawab panjang-panjang tapi cikgu saya bagi 0 markah? Sebab jawapan awak salah. Sebab tu, dalam sejarah ataupun geografi, tulis panjang tak membawa maksud jawapan awak confirm betul. Dalam sejarah dan juga geografi, awak kena tulis just nice. Sebab tu saya galakkan tengok jawapan awak. Ada poin? Ada huraian. Cantik. Kalau subjektif. Kalau esei, saya galakkan ada sekali contoh. Katakanlah yang ini keluar esei. Macam mana saya nak letak contoh? Bagi tahulah dekat mana? Lokasi. Seperti kat mana? Kan awak belajar kan dalam tingkatan 1, bab 3, ada lokasi kan? Lokasi zaman Paleolitik dekat Turki, dekat Perancis. Betul? Espanyol. Itu kan semua lokasi. Kena bagi lah. Oh, gitu. Iya, gitu dong. Markah exam saya banyak salah sebab buat point. I just told you. Cikgu sejarah saya kalau salah sikit kena tampar je. Buat report polis. Jawapan panjang ni kalau ada point yang salah, contoh tu, boleh ke backup jawapan yang salah? Bergantung pada penanda kertas. Bergantung pada penanda kertas. Sebab tu, penting tulis dengan kemas. Teh Laici. Sejarah saya tak faham. Sejarah awak tak faham ke awak tak faham sejarah? Ada berapa bini? 1.
Anak 2. Sir, kalau tak tulis contoh boleh ke? Dekat mana? Dekat sini. Dekat sini awak tak nak mempunyai kegiatan ekonomi, tak tulis contoh. Saya cakap boleh, tak ada masalah. Awak nak tulis macam ni contoh. 1.1 menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam. 1. Lepas tu mempunyai kegiatan ekonomi. 2. Lepas tu sudah tinggal secara menetap. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi awak kena bagi 3. Kena bagi 3. Kenapa saya letak benda ni? Sebagai backup sahaja. Sebagai backup, sebab apa saya nak jawab soalan daripada Dania. Dia kata, cikgu saya cakap, kalau contoh 8 markah, kena ada 8 ayat. Mari saya tunjuk kat awak semua. Ni geografi form 3. Saya tak guna buku ni. Saya tak guna buku ni. Saya kalau tunjuk awak semua keadaan meja saya, keadaan meja saya tengah kelang kabut sekarang ni. Saya tengah sibuk sangat buat soalan macam-macam. Tak payah tu nanti. Dan tunjuk saya tunjuk. Malu lah. Belum tengok print tak jadi dan sebagainya. Buku memang tengah tergabung sekarang ni. Tunjuk tunjuk. Okay, tunjuk tu Maaf, tergabung buku. Buku dah bertindih-tindih. Sebab apa? Saya tak buat kerja atas meja. Saya buat kerja atas lantai. Lantai tak payah cakap lah. Lantai memang penuh kertas lah. Okay, memang saya just cari. Okay, sekarang saya tunjuk awak buku. Okay, ni buku sejarah. Buku geografi. Saya guna banyak buku tau. Okay, awak tengok soalan ni bab 3 bahagian B. Okay, awak tengok soalan C. Dia bagi soalan macam ni kan. Dia tanya macam ni. Soalan ni, sorry. Atas ni. Okay, dia tanya soalan lepas tu dia bagi 4 markah. 4 markah kan. Skema penandaan kertas, dia akan bagi jawapan macam ni. Sebenarnya awak boleh tengok sendiri pun. Bab 3. Bab 3 soalan pada bahagian B, soalan 1. Jawapan dia akan dapat macam ni. Nampak? C. Dia akan ada fakta 1, huraian 1. Fakta 2, huraian 2. Bawah ni dia tulis. Mana-mana 4 darab dengan 1. Padahal kat sini dia bagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia bagi 6. Boleh faham? Tengok soalan C. Ni. Boleh faham tak? Sebab tu cikgu awak cakap, kalau 8 markah, 8 poin. Sebab dia dapat jawapan dalam bentuk poin. Awak tak boleh tulis dalam bentuk poin. Faham? Awak tidak boleh tulis dalam bentuk poin. Awak kena tulis dalam bentuk perenggan. Sebab tu pentingnya kita tulis ada penanda wacana supaya dia tahu. Tapi cikgu saya cakap, kalau tak tulis dalam 8 ayat, tak dapat markah. Nak tulis 8 dalam ayat. Itulah sebabnya cikgu awak, dia tak akan baca macam tu. Dia akan cari jawapan. Contoh, jawapan 1, dia kata menggunakan peralatan yang diperbuat daripada besi dan logam. Dia akan cari, ada tak perkataan tu? Oh, ada. Dapat 1 markah. Dapat 1. Okey? Abang kakak, cuba buat yang bahagian bawah dan juga cuba buat yang seterusnya. InsyaAllah dalam sesi yang berikut, saya akan masukkan dalam bahagian esei pula. InsyaAllah tafadhal mashkuran. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum pada pukul 4.30 nanti. Bye-bye. Dah siap masak Sambal ikan bilis petai. Jom makan.